Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nusina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, terutama daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat kesihatan, daripada nikmat akal fikiran. Hendaklah kita bersyukur dengan buat segala perkara yang Allah Taala suruh dan kita menjauhi segala perkara yang Allah Taala larang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Islam itu terbina di atas dua perkara. Yang pertama ialah buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh, dan yang kedua ialah meninggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, sesungguhnya nak buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh lebih mudah daripada nak tinggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Pendek kata, Alhamdulillah kita dapat tunaikan solat fardu maghrib, kita dapat tunaikan segala perkara yang Allah Ta'ala suruh. Tapi dalam masa yang sama, mungkin juga dalam keadaan sedar maupun tidak sedar, ada juga kita melakukan kesalahan, ada juga kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi siapa-siapa yang telah terlanjur, siapa-siapa telah terbuat segala perkara yang Allah Ta'ala larang, wajiblah hendaklah dia bertaubat. Paling minimum, paling sikit yang dikatakan bertaubat ialah dengan mengucapkan astaghfirullah. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya, wastaghfiruh, minta ampunlah, istighfarlah akan Allah Ta'ala. Sesungguhnya ia adalah at-tawwab, yang maha penerima taubat. Dan itu juga sesungguhnya Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang bagi orang yang bertaubat. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung bacaan kitab kita pada muka surat 16, pada muka surat 16 perenggan yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bahagian yang kedua dinamakannya iftiqar. Artinya tiap-tiap barang yang lain berkehendak kepadanya. Artinya tiap-tiap barang yang lain daripada Allah berkehendak kepada Allah yang menjadikannya dan yang menolak kekurangan daripadanya, kerana ia tiap-tiap barang pada asalnya Adam, yakni ketiadaan, dan sentiasa di dalam kekurangan. Dan termasuk di dalam iftiqar ini 9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu 1 wahdaniyah, yang kedua kudrat, yang ketiga iradah, yang keempat ilmu, yang kelima hayat, yang keenam kaunuhu qadiran, yang ketujuh kaunuhu muridan, yang ke-8 kaunuhu aliman, yang ke-9 kaunuhu hayyan. Lawannya daripada yang mustahil 9 pula. Maka jadilah 18 sifat. Inilah yang termasuk di dalam iftiqar. Baik. Dan jika dihimpunkan yang 24. Okey, baik. Hak ni habis dah. Jadi malam ni kita akan sambung perbahasan cerita berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan ataupun sifat ketuhanan. Baik. Kali ikut kitab ni dia khabar sifat 20 terbagi kepada 2, iaitu istighna dengan iftiqar. Nah, kenapa istighna? Istighna ma siwah, waftaqara ma ada.
Menapa istighna? Istighna mana dia terkaya. Terjemahan dia ialah terkaya. Hak nak ialah tidak memerlukan. Makna dia ialah tidak memerlukan. Iftiqar, menapa? Iftiqar mana dia berhajat, berkehendak ataupun memerlukan. Baik. Jadi kalau ikut kitab ni dia khabar sifat 20 terbagi kepada dua, istighna dengan iftiqar. Hak sebelum ni kita tahu dah sifat 20 terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Cuma hak lepas kita royak dah, istighna dengan iftiqar ni sebenarnya dia bukanlah pembahagian sifat 20. Cuma tajuk hak tepat dia ialah ciri-ciri ketuhanan. Kita nak dakwa ni ialah Tuhan, menapa ciri-ciri dia? Menapa sifat dia? Dah, sifat dia ada dua sahaja. Nombor satu dia panggil istighna, nombor dua kita panggil iftiqar. Istighna ada benar, ada berapa? Ada 11 sifat. Dah, ada 11 sifat daripada 20 sifat tu. Dah, sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada 20. Dan 11 daripada 20 tu dipanggil sifat istighna. Kenapa istighna? Tidak memerlukan. Tidak memerlukan daripada benda, dari 3 benda. Nombor satu, tidak memerlukan kepada fa'il, yang pembuat, tukang buat. Yang kedua, tidak berhajat kepada zat, kerana Allah Ta'ala itu sendiri ialah zat. Di Allah Ta'ala bukan sifat. Dan yang ketiga, istighna ataupun tidak memerlukan kepada yang menyembuhkan dia. Tu makna istighna. Hak tu makna terkaya. Hak tu makna tidak memerlukan. Kenapa? Tidak memerlukan kepada fa'il, tukang buat, tidak memerlukan kepada zat kerana ia sendiri zat, dan dia tidak memerlukan kepada yang menyembuhkan. Dah, bila kita perasan 3 ni mana? Kita tengok sifat wujud. Dah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsih. Tu 5 menafikan, menolak Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang menjadikan dia. Dan salah satu makna qiyamu binafsi ialah Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada zat. Maksud dia benda? Maksud dia Allah Ta'ala sendiri ialah zat dan Allah Ta'ala bukan sifat. Dah, yang terakhir sama, basar, kalam. Dah, tadi berapa? Tadi 6 dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsih. Lepas tu sama, basar, kalam. Sudah cukup ni. Apa lagi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsih. Lepas tu sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muri, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 semuanya. Baik, jadi sama, basar, kalam menafikan yang menyembuhkan. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman sama juga menafikan yang menyembuhkan. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menyembuhkan. Baik, tu makna secara mudah kita cerita berkaitan dengan istighna. Hak lepas kita baca. Hak melaning nak ambil tahu iftiqar pula. Kenapa iftiqar? Iftiqar benda lain berhajat kepada Allah Ta'ala. Hak sebelum ni Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat kepada benda lain. Hak melaning benda lain berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu dia panggil iftiqar. Tu ciri-ciri yang kedua bagi sifat ketuhanan. Dah, nak dakwa Tuhan kena tengok dua ni. Dia istighna ke tak? Dia iftiqar atau tidak? Kalau dia istighna, okey, tapi dia tidak iftiqar, tak jadi. Kalau dia iftiqar saja, tak ada istighna, tak jadi juga. Nak jadi Tuhan mesti ada dua-dua, istighna dengan
Iftikar. Mengapa istighna? Dia tak memerlukan benda lain. Mengapa iftikar? Benda lain berhajat kepada dia. Baik, tengok. Dan bahagian yang kedua daripada berapa? Daripada dua. Yang kedua daripada benda. Kalau ikut kitab ni, yang kedua daripada pembahagian sifat 20. Dari sudut mana? Dari sudut ciri-ciri ketuhanan ataupun sifat-sifat ketuhanan. Baik, kenapa nombor 2? Dinamakannya iftiqar. Iftiqar bahasa Arab tak tahu. Tengok, artinya tiap-tiap barang yang lain berkehendak kepadanya Allah Ta'ala. Pendek kata, makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Barang yang lain daripada Allah kita panggil benda. Barang yang lain daripada Allah, benda selain daripada Allah, kita nak panggil benda. Nak panggil benda yang selain daripada Allah. Nak panggil makhluk, boleh tau. Nak panggil alam boleh, nak panggil mungkin pun boleh. Jangan kabar dah makhluk ni Allah Ta'ala makhluk halus tu dah. Tu je. Sebab sebut makhluk faham dah, makna dia benda yang telah diciptakan. Adapun Allah Ta'ala ialah Khaliq, iaitu pencipta. Dari sudut terjemahan tu salah dah. Tak payah nak bahas jauh-jauh dah. Baik, makhluk benda yang diciptakan, Khaliq pencipta. Tu saja, tu cukup dah. Untuk tak payah nak bahas dah. Baik, habis. Jadi learning bila sebut iftikar paling mudah faham, makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu saja. Artinya tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, siapa dia? Makhluk lah. Siapa dia? Kita lah. Berkehendak kepada Allah yang menjadikannya. Kita nak ada berkehendak kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan kita. Kita nak anak berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita nak cucu, nak cicit, nak kaya, nak senang, tak nak panas, tak mahu banjir, tak mahu tu, hak tu berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini dia Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia ada istighna, dia ada iftikar. Ni nak cerita tentang iftikar. Setiap makhluk berhajat kepada dia. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Baik, habis. Yang menolak kekurangan daripadanya tiap-tiap barang ataupun makhluk, kerana ia makhluk pada asalnya Adam. Makhluk pada asalnya ialah Adam. Tak ada. Kita asal kita ialah tak ada. Tahun 87 lepas baru ada. Tahun 2021 lepas baru ada. Asal tak ada. Jadi bila sebut makhluk ni kurang tepat lah. Makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala kurang tepat. Sebab apa? Sebab makhluk ni benda kok ada dah. Guna istilah mungkin lah. Sebab mungkin benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Cucu kita yang 100 ada dah gila ni? Tak ada lagi. Boleh tak nak panggil makhluk? Tak boleh panggil lagi. Tapi dia berhajat kepada Allah Ta'ala dah. Untuk dia ada berhajat kepada Allah Ta'ala. Dah tu bukan makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu goyak. Tiap-tiap barang yang lain kurang tepatlah guna makhluk. Cuma untuk mudah faham makhluk lah. Tapi hak lebih tepat ialah mungkin. Benda yang boleh jadi ada, benda yang boleh jadi tak ada, ataupun benda yang selain daripada Allah Ta'ala, memang dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Kalau tu ikut definisi tu dipanggil alam.
Ma siwallah, benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Baik, tak kira lah kita nak guna alam ke, makhluk ke, mungkin ke, boleh guna belaka. Pendek kata, mungkin nak ada berhajat kepada Allah Ta'ala. Makhluk nak benda-benda berhajat kepada Allah Ta'ala. Gitu, baik. Dan sentiasa di dalam kekurangan. Dah, bila sebut mungkin, bila sebut makhluk, bila sebut baharu, memang kita dalam kekurangan dah. Bila sebut makhluk, benda yang dijadikan. Dari sudut mana kurang dah kita. Sebab benda, sebab kita nak ada, kena ada yang menjadikan. Nak nama kita baharu, lemah juga. Sebab apa? Sebab kita baru ada. Setiap benda yang ada permulaan tu dia panggil baharu. Kalau gitu lemah juga kita. Sebab ada permulaan. Bila ada permulaan, diciptakan juga berhajat kepada Khaliq, berhajat kepada pencipta. Baik, habis. Learning dia kata iftikar ni kenapa? Iftikar benda selain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu saja. Dah, okey, baik, kita tengok. Dan termasuk di dalam iftikar ini 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dah, jadi dalam sifat iftikar ni, ciri-ciri sifat ketuhanan hak nombor 2 ni, sebab apa dia dikatakan iftikar? Kenapa Tuhan bersifat dengan sifat iftikar? Kerana padanya ada 9 sifat ni. Sebab apa Allah Ta'ala, sebab apa kita berhajat kepada Allah Ta'ala? Kerana Allah Ta'ala ada 9 sifat ni. Gitu, 9 sifat ni. Kenapa? Nombor 1 wahdaniyah, nombor 2 kudrat, nombor 3 iradah, nombor 4 ilmu, nombor 5 hayat, nombor 6 kaunuhu qadiran, nombor 7 kaunuhu muridan, nombor 8 kaunuhu aliman, nombor 9 kaunuhu hayyan. Baik, jadi itu 9. Sebab apa wahdaniyah dia masuk dalam iftikar? Sebab apa wahdaniyah tak masuk dalam istighna? Hak tu sebenarnya hak payah nak faham sikit. Sebab apa kudrat dia termasuk dalam iftikar? Kudrat tak termasuk dalam istighna. Tahu kenapa tak? Sebab apa Okey. Sebab apa wahdaniyah termasuk dalam iftikar? Benda mudah. Mudah lagu mana tau? Bila banjir belaka sekampung. Lepas tu dia seorang je ada buk. Ketua kampung seorang je ada buk. Kita berhajat dah kepada buk ketua kampung tu. Tau? Kita sangat-sangat memerlukan. Sebab mana? Sebab dia seorang je ada buk. Jadi orang kampung hanya berhajat, memerlukan kepada ketua kampung sahaja. Sebab apa? Sebab dia seorang je ada buk. Hak tu mudah nak cerita hak mudah nak suruh kata wahdaniyah tu. Sebab apa? Dia masuk dalam sifat iftikar. Wahdaniyah dia tidak menafikan Allah Ta'ala memerlukan kepada fa'il ataupun tidak. Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menyembuhkan dia. Dia tak cerita benda tu. Dia cerita Allah Ta'ala esa dari zat, sifat dan perbuatan. Dengan sebab dia sahaja, maka kita semua hanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang kedua ialah kudrat, iradah, ilmu, hayat. Baik, ni direct 4 betul. 4 kudrat, iradah, ilmu, hayat. Sebab apa 4 sifat ni dia termasuk dalam iftikar? Sebab apa? Okey, kerana 4 sifat ni sahaja yang berkait dengan mungkin tempat takluk dia. Contoh ni kudrat, iradah. Kedua-dua sifat ni dia panggil kudrat dia panggil takluk taksir, memberi bekas. Maksud memberi bekas dia berkait dengan mungkin, berkait dengan kita lah. Tahu?
iradah dipanggil ta'alluq takhsis, berkait dengan siapa? Berkait dengan mungkin sahaja, ataupun hanya berkait kepada perkara yang wajib pada akal. Dia tidak berkait dengan perkara yang wajib pada akal, tak berkait perkara yang mustahil pada akal. Dia hanya termasuk perkara yang harus bagi akal sahaja, iaitu segala mungkin. Dah habis. Kudrat, iradah, ilmu menyeluruh. Perkara yang wajib masuk, perkara yang mustahil masuk, perkara yang harus pun masuk. Kita hak mana? Kita perkara yang harus. Jadi kudrat dia hanya berkait perkara yang harus, iradah hanya berkait dengan yang harus, ilmu dia berkait belaka, wajib akal, mustahil akal, harus bagi akal pun masuk. Dan yang terakhir nombor 4 ialah hayat. Hayat ni dia tak ada tempat takluk. Dia tak payah carilah. Iradah mungkin, kudrat mungkin, ilmu belaka segala perkara, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hayat dia tak ada tempat takluk. Dah dia ada benda. Dia ada samaratus sifah dia panggil. Dia untuk mengesahkan, untuk berfungsi sifat-sifat ma'ani yang lain. Untuk berfungsi kudrat, iradah dengan ilmu. Kalau tak ada hayat, tak berfungsi tiga ni. Jadi tak ada guna. Jadi kena ada hayat, barulah ada fungsi untuk takluk ketiga-tiga sifat ni. Baik, jadi pendek kata, sebab tu kita berhajat kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sahajalah yang ada kudrat, iradah, ilmu dan hayat yang sebenar. Hak tu cara mudah. Okey, pendek kata, nak mudah faham lagi, lagu mana meja ni nak jadi? Boleh tak meja ni terjadi dengan dalam keadaan tukang buat meja ni kenapa? Dia lumpuh. Dia lumpuh. Tak ada kena lempek atas katil, tapi boleh buat meja. Boleh berlaku tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada kederak. Nak buat meja lah ke mana? Jadi nak buat meja mesti ada kederak. Satu. Lepas tu kederak ada dah, gagah, tapi tambuh buat. Dah, sebab apa? Tukang minta RM10 je meja soning, tambuh buat, murah. Jadi tak meja? Tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tak ada iradah. Dia tambuh buat, tak berkehendak, tak jadi meja. Okey, kederak ada dah, iradah ada dah. Nak buat sendiri lah ni. Dah nak bayar RM10, tukang tak mau buat, biar aku nak buat sendiri. Nak buat sendiri, ilmu tak ada. Tak jadi tak meja. Gang mau. Jadi ni, jadi kursi, jadi kepala terbang. Tak jadi meja. Tak jadi. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Nak jadi meja ni mesti ada kederak, mesti ada iradah, mesti ada ilmu. Lepas tu marilah seorang tukang, kederak ada dah, iradah ada dah, ilmu ada dah. Nak buat tak dah mana-mana, hanyut banjir mati. Tak jadi juga meja. Dah, sebab apa? Sebab mati. Dah, jadi untuk jadi meja ni mesti ada 3 sifat pada tukang tu. Kudrat, iradah, ilmu, dengan mesti dia hidup. Jadi meja ni berhajat kepada tukang ni, berhajat kepada orang yang ada 4 sifat ni lah, baru boleh jadi dia. Gitu juga dengan kita. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sahaja yang ada kudrat, iradah, ilmu dengan hayat. Keempat sifat ni dia memang berkait dengan mungkin. Melainkan dengan hayat ni lah. Hayat untuk berfungsinya 3 sifat tu. Baik, habis. Lagi, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Hak ni dia sama saja dengan iradat hak atas tu. Pasal kita wajib dah hak sebelum ni.
Dah, bila masuk sifat yang ke-7, sifat yang ke-6, kenapa dia kebok? Iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri pada zat, yang melazimkan sifat kaunuhu qadiran. Dah, jadi kaunuhu qadiran, dia mesti sekali dengan kudrat. Sebab tu kaunuhu qadiran dia termasuk dalam iftikar. Alasan dia samalah macam tadi. Cuma hak paling mudah, bila kudrat duduk situ, pastilah kaunuhu qadiran duduk situ. Nah, bila kalam duduk pada istighna, maka kaunuhu mutakalliman duduk pada istighna. Bila samuk duduk pada istighna, maka kaunuhu sami'an duduk pada istighna. Basar duduk pada istighna, maka kaunuhu basirah duduk pada istighna. Sebab apa? Samuk, basar, kalam duduk pada istighna. Sebab apa duduk pada istighna? Kerana kalau ketiga-tiga ni tak ada pada Allah Ta'ala, pasti dia ada penyakit. Bila dia ada penyakit, dia berhajat kepada yang menyembuhkan dia. Bila dia berhajat kepada yang menyembuhkan dia, maka tertolaklah sifat istighna. Bila tertolak sifat istighna, tak layak dipanggil tu Tuhan. Kalau gitu, okey, tiga ni mesti duduk pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala tak ada penyakit dan tidak berhajat kepada yang menyembuhkan dia. Baik, habis. Jadi iftikar ada 9. Ngapa mana? Ngapa saja. Kenapa? Wahdaniyah saja. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, 5, 4. Okey, lepas tu tambah 4 hak ni pula. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu kenapa lagi? Kaunuhu ilman. Dah, kaunuhu aliman. Dah, jadi 9 belakang. Baik, habis. Jadi sebab apa tekan cara susun tu? Biar mudah sikit ngapa. Biar mudah sikit ngapa. Cepat 20 ingat dah. Lepas tu pembahagian istighna dengan iftikar ni payah nak ngapa ustaz. Memang payah nak ngapa sebab kita dak faham. Bila kita faham setiap mana sifat ni, sebab kita faham mana istighna, kita faham mana iftikar, tak payah ngapa dah. Sebab kita faham dah. Okey, baik. Jadi sebab itulah 9 ni termasuk dalam sifat iftikar. Pendek kata, 8 daripada 9 ni memang berkait dengan mungkin. Dah. Satu sebab dia seorang je bersifat dengan sifat 8 ni, maka kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Baik, habis. Lawannya daripada yang mustahil 9 pula. Dak, sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada 9, lawan dia pun ada 9. Maka jadilah 18 sifat. Dak, 9 tambah 9, 18. Inilah yang termasuk di dalam iftikar. Baik. Dan jika dihimpunkan yang 24 mana? 24 sifat istighna tadi. Mana? Sifat istighna dia sebelah. Lawang sifat istighna, lawang sebelah tu pun sebelah. Lepas tu sifat harus bagi Allah Ta'ala 1. Lepas tu lawang sifat harus bagi Allah Ta'ala 1. Sebelah tambah sebelah 22. Tambah 1 23. Tambah 1 24. Tu dia khabar. Dan jika dihimpunkan yang 24 mana? Sebelah tambah sebelah tambah 1 tambah 1. Gitu. Yang termasuk pada istighna dengan yang 18 yang termasuk pada iftikar, jadilah 42. Dah, berkait dengan Allah Ta'ala ada 42 akidah, ada 42 menapa simpulan iman hak perlu kita tambah, hak perlu kita pacok dalam akidah kita. Kita perlu pacok dalam hati kita. Baik, habis.
42 ni kali ikut kitab ni. Kalau orang biasa ngaji kitab lain, kitab Faridatul Faraid sebagai contoh, tak silap dia 41. Kalau ngaji kitab ikut pendapat kau yang rajih, pendapat yang kuat, ngaji sifat 13 tu lah, sampai kalam sahaja, tak ada kaunuhu tu, dia akan jadi berkaitan dengan Allah Ta'ala ada 27. Kitab ni khabar 42. Kalau orang mengaji kitab Kifayatul Awam, Kifayatul Muhtaj, bukan apa nama kitab ni. Okey, hak tu ada ngaji sifat 13 sahaja. Hak tu ada berkaitan dengan Allah Ta'ala ada 27. Kalau hak suhu dia ialah 41. Hak suhu dia ialah 41. Cuma dalam kitab ni dia 42. Kenapa lebih dia? Lebih dia ialah lawang bagi sifat harus bagi Allah Ta'ala. Hak tu tak ada dalam kitab lain. Kitab ni dia ada tambah situ. Baik, habis. Demikianlah yang terkandung di dalam makna ucapan kita La ilaha illallah. Baiklah, ni dia pun khabar. Itulah hak benda, hak kita kena faham. Bila kita sebut dalam bang, bila kita dengar orang bang, bila kita dengar orang komak, bila kita komak, bila kita mana ni dalam semayang 17 kali sehari. 17 kali sehari 17 rakaat tau. Ke berapa? 17 rakaat. Berapa kali? 5 kali. 5, 6, 7, 8. 8 kali kita nak ucap asyhadu an la ilaha illallah. Benda apa makna dia? Benda tadilah. Kalau nak sembang dari sudut nombor, ada 42 benda. Ada 42 akidah. Baik. Demikianlah yang terkandung di dalam makna ucapan kita La ilaha illallah. Kenapa makna dia? Iaitu tiada Tuhan. Tuhan mana? Yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Ta'ala. Payah faham, panjang kena baca. Hak pendek dia, tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar melainkan Allah Ta'ala. Tu hak pendek dia. Tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna. Lagu mana istighna? 11 sifat tadilah. Ataupun 24 sifat tadilah. Dan iftikar. Kenapa iftikar? 9 tadilah. Ataupun 18 sifat tadilah. Illallah, melainkan Allah Ta'ala. Jadi tu hak benda hak kita kena faham. Kalau siapa dia biasa tengok kenapa? Waktu hamba mengajar di surau batu pak dalam. Tengok ngajar bak ni lah. Ada Allah tu pakcik tu hari bawa kertas A4 panjang. Betul salah tak benda ni, dia tanya apa? Kita baru tahu, tengok asyhadu an la ilaha illallah istighna ma siwa panjang. Rupanya dia panggil syahadah Tokku Paluh, dia panggil. Syahadah Tokku Paluh. Waktu khabar hamba baca dia kecil, ayuh hamba suruh baca. Kenapa? Orang panggil syahadah Tokku Paluh. Hamba pun bacalah, tengok bahasa Arab lah. Kenapa? Penyaksian yang disusung oleh Tokku Paluh. Kenapa? Asyhadu Allah, aku sanggup jadi saksi bahawasanya tiada Tuhan. Aku sanggup jadi saksi bahawasanya aku asyhadu an la ilaha, aku sanggup jadi saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah mana? Yang mempunyai sifat istighna, yang mempunyai sifat iftiqar, yang tiada syarikalah, yang tiada yang bersekutu dengannya. Panjang. Hak tu dia jadikan sebagai wiri. Nak kata lepas sembahyang, wajib tu kat buang lepas sembahyang baca tak mau. Ayuh hamba suruh ngapa tak mau. Dah betul dah. Tinggal lagi kita faham kenapa yang kita ucapkan tu.
Tak, tu memang dia panggil syahadah lah. Syahadah tokku palu. Tak, wajib ke kena benda tu? Tak wajib ngapa benda tu. Cuma hak kita kena faham. Kita kena faham. Tak, kita kena faham. Okey, baik. Baru ni pergi mana? Istimak ni dah. Dengan Dewan Ulama ni hak 70 tahun tu. Kalau hak belah-belah Kedah tu, belah-belah Terengganu ni memang hak tukang mengasah benda pepah ni, parti ni, hak belah-belah Kedah tu rupanya di antara orang yang awal ialah tuang kitab Faridatul Faraid. Wan Ibrahim tak silap. Wan Ibrahim tuang kitab Faridatul Faraid. Kitab tauhid lah, kitab tauhid yang di antara kitab tauhid yang panjang juga perbahasan dia, yang suhu jugalah di pondok-pondok dalam surah-surah ni adalah baca juga, baca kitab Jawi. Rupanya tu di antara pengasah dia. Cuma kita je. Kita kena faham biar kejap. Pasal orang-orang sebelum ni memang diasah dengan akidah hak lagu ni. Dan faham biar kemah-kemih. Adik. Baik, jadi tengok dia kata la ilaha illallah, tiada Tuhan mana yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Panjang. Pendek dia ialah tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna dan yang berkehendak kepada oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Panjang. Pendek dia ialah iftikar, melainkan Allah Ta'ala. Tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar melainkan Allah Ta'ala. Hak tu pendek lagi. Tapi kena gabung sikit lah bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Baik, hak tu semakna dalam la ilaha illallah. Okey, dia ada tengok mana yang kedua pula. Dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada melainkan Allah Ta'ala. Hak ni kalau ikut dalam kitab Arab gitulah. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Tiada Tuhan yang paling berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala lah yang paling layak disembah? Kerana Allah Ta'ala lah yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Kerana Allah Ta'ala lah yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, iaitu istighna dengan iftiqar. Baik, habis. Hak tu baru dakwa saja. 2 minggu 2 kali baca dah bab ciri-ciri ketuhanan ni. Duk dakwa Allah Ta'ala ni tak memerlukan fa'il, Allah Ta'ala tak memerlukan yang menyembuhkan, Allah Ta'ala ialah zat bukan sifat, Allah Ta'ala orang lain makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu dakwa baru. Mana dalil sah? Okey, baik. Dia pun buat mari dalil. Dalil yang menunjukkan atas istighna Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan iftiqar tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, iaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Al-Fatir ayat 15. Maksudnya, wahai manusia, sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, manusia, makhluk, mung semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada 9 sifat yang wajib bagi dia. Wahdaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, ilmu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Habis. Itu 9 sifat. Sebab tu kita berhajat kepada dia. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya lagi mempunyai kepujian. Allah Ta'ala yang maha kaya. Kaya ikut mana? Allah Ta'ala, kenapa makna kaya?
kaya dengan makna tidak memerlukan. Tahu, Allah Ta'ala maha kaya, yakni tidak memerlukan daripada pencipta dia, tidak memerlukan kepada zat, dan tidak memerlukan kepada yang menyembuhkan dia. Hak tu mana ghani, iaitu terkaya. Baik, jadi itulah dalil dia. Satu ayat Quran surah Al-Fatir ayat 15. Jadi gitu juga dengan surah Al-Ikhlas hak kita baca tu, qul huwallahu ahad Allahus samad. Muhammad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa, satu. Tahu, Allahus samad. Kenapa Allahus samad? Ialah Allah tempat bergantung. Dah, maksud tempat bergantung, kita semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Susah ke, senang ke, miskin ke, sakit ke, nak ke, tambuh ke, ni kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Baik, habis. Jadi itulah ciri-ciri ketuhanan, istighnaq dengan iftiqar. Tu je dua benda tu ya. Dan itulah di sebalik makna hak kita ucap la ilaha illallah. Nak pendek dia la ilaha, istighnaq dengan iftiqar, illallah, malaikat Allah Ta'ala. Kalau hak soho nilah la ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Hak tu hak soho dia. Baik. Seterusnya sifat yang wajib bagi segala rasul. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal af innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.